爱着爱，奉天父差遣，来照亮这黑暗世界。他是生命，这生命将真光赐给凡觉待他的人。为那些相信他的人，他来世上为他们全并成为神儿女，因神乃是上人，甚至将他独生子。为人住在我们中，我们看见神的荣耀，充满人间，充满人间真Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 平安，早安，弟兄姐妹们。 Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们听上帝的话语之前，我们一同来祷告。 Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, 慈爱的天父， kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur. 我们以感恩的心、谦卑的心来到你的面前。 Namun pada pagi hari ini kami juga datang dengan beban, luka, dan pergumulan kami masing-masing yang kami bawa ke tempat ini. 然后我们也是带着我们悲伤的心情，我们以正直的心情来到你的面前。 Di masa menjelang Natal ini, 在我们要经历圣诞节这个时刻， kami rindu Bapa bahwa kami bukan hanya sekedar menikmati suasana Natal yang indah, tapi kami juga rindu boleh mengalami kehadiran-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami. 在这个圣诞节，我们不只是要享受这个圣诞的气氛，而是我们要享受与你同在。 Biarlah kehadiran-Mu yang nyata ini boleh membuka hati dan pikiran kami. 但愿你的同在可以打开我们每个人的心， Dan Roh-Mu yang kudus boleh berfirman kepada kami, sehingga kami boleh pahami dengan akal pikiran kami. 然后圣灵可以对我们说话，我们也可以了解你的旨意。 Dan kami terima firman-Mu dengan iman kami untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. 我们用信心来领受你的话语，在每天的日常生活中活出来。 Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们把现在的时刻交托在你的手中， Berfirmanlah kepada kami Tuhan. 求你对我们说话， Pakailah kami berdua hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. 求你使用你两位的仆人来传讲你的话语， Dan juga Roh-Mu yang kudus boleh menyertai jemaat-Mu untuk siap mendengarkannya. 圣灵也祝福我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saat memasuki masa Natal seperti sekarang ini, 当我们现在要进入圣诞节的气氛的时候， di tengah-tengah kesibukan dan persiapan dalam berbagai hal yang kita siapkan untuk menyambut hari-hari Natal ini, 每个人都忙碌要准备进入来欢庆这个圣诞节。 saya yakin kita semuanya pasti membawa suasana hati yang berbeda-beda datang ke tempat ibadah ini. 我相信每个人所带着的心情都不一样的。 Mungkin di antara kita ada yang datang ke tempat ini dengan ucapan syukur. 可能每一个人有人来到这个地方以感恩的心， Mungkin juga di antara kita ada yang datang dengan keadaan yang lelah atau capek. 可能有一些人都带着疲惫的心情来到这个地方。 Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan
wajah yang senyum, tapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan luka dan banyak pergumulan. 可能来的时候笑容是微笑的，但是心里却是有沉重的挣扎。 Mungkin juga di antara kita yang sudah doa demikian lama, tapi kita tunggu-tunggu sampai hari ini belum ada jawaban yang kita terima. 可能我们所做的祷告很久了，但是直到现在我们也没有得到答案。 Dan mungkin juga ada masalah begitu banyak yang belum kita selesaikan, namun kita hari ini dengan pasti kita tetap melangkah dengan iman yang tersisa, kita hadir tempat ini. 可能有很多的事情，有很多的问题都没有解决，但是我们以所剩下的心情来到这个地方。 Di tengah semua situasi yang demikian, 在这一切各种各样的情况， hari ini Tuhan ingin mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak. 现在上帝的话语邀请我们每一个人都要停下来一下子， Kita tinggalkan semua permasalahan yang ada. 我们把这一切所面对的问题要先暂时的离开一下。 Mari kita sama-sama fokus untuk mendengarkan satu kabar yang sangat sederhana. 我们来专注一个很简单的信息， Tapi kabar ini sangat menentukan kehidupan kita. 这一个信息能决定我们一生。 Kabar tersebut adalah Immanuel. 这个信息也就是以马内利。 Untuk memahami makna kehadiran Tuhan, 要了解上帝与我们同在， saya akan mengajak Bapak Ibu melihat satu kisah nyata dari seorang tokoh yang bernama Horatius Spafford. 我要请弟兄姐妹要来见证一下一个真实的故事，也就是一个人名叫 Horatius Spafford。 Horatius Spafford ini adalah seorang Kristen yang taat. Horatius Spafford 他一个很虔诚的基督徒， Ia dikenal sebagai pengusaha yang cukup berhasil dan juga seorang pelayan Tuhan yang setia. 他是一位很成功的商人，他也是是一个很著名的服侍上帝的人。 Hidupnya sangat mapan dan masa depannya sangat cerah. 他的生活，他的生命是很稳定，他的未来也是充满期待的。 Namun siapa yang sangka dalam waktu yang relatif singkat, 但是有谁能意识到，在一个这么短的时间， kehidupan yang tadi lancar, begitu mapan, tiba-tiba runtuh satu demi satu. 刚刚他很稳定的生活，很稳定的生命，一一的倒塌下来。 Bisnisnya tiba-tiba hancur akibat kebakaran besar di kota Chicago. 他的生意是因为一场在芝加哥的大火，一一的倒闭了。 Dan keluarganya mengalami traumatis yang begitu hebat. 他的家人也是经历了一个这么重大的压力。 Lalu dia berdiskusi dengan istrinya, dia mengirimkan istri dan keempat putrinya untuk pergi berlayar, untuk pergi berlibur ke Inggris. 然后他跟他的妻子、他的太太讨论了，他送了他的孩子、他的太太到欧洲去度假、去旅游放松。 Tujuannya adalah untuk berlibur dan beristirahat. 他的目的就是要旅游、要放松、要休息。 Dan dia sepakat untuk berangkat bersama-sama dengan mereka. 他们说好了要一同出发到欧洲。 Pada saat mau berangkat, ternyata ada seorang rekan bisnis yang menelepon dia, ada satu hal yang penting harus dia selesaikan. 当他要出发的时候，他的这个同伙打电话给他，他有一件事情必须要处理的。 Lalu dia memberitahukan istri dan anak-anaknya supaya pergi duluan dan dia katakan dia akan menyusul nanti. 他告诉他的妻子、他的孩子说，先让他们先过去，他处理完之后会跟随的。 Tapi siapa sangka ternyata di dalam perjalanan kapalnya menuju ke tempat liburannya, pas di tengah-tengah Samudra Atlantik, kapalnya yang ditumpangi oleh istri dan keempat putrinya bertabrakan dengan kapal yang lain. 但是有谁能意识到，他妻子、孩子们所坐的船，在这个太平洋当中与其他的船相撞？ Akibat tabrakan itu keempat putrinya meninggal, hanya istrinya saja yang selamat. 这个一场灾难，他4位的女儿就是沉下去罹难了，只剩他的妻子一个人。 Lalu istrinya mengirimkan telegram kepada suaminya Horatius Spafford. 然后他的妻子就发了一条信息给他这个萨拉蒂欧， Telegramnya singkat, save alone. 他发的信息就是说他一个人得救， Artinya dia hanya sendirian yang selamat.
意思说只有他一个人能得救。 Apa yang harus saya lakukan? 他要做的是什么？ Lalu setelah Horatio menerima telegram ini beberapa hari kemudian dia menyusul dengan kapal yang lainnya. 这个哈拉迪欧斯巴佛接受了这个信息，过了几天，他也是坐船去跟随他的妻子。 Pada saat dalam perjalanan menyusul istrinya, sampailah kapal ini pada satu titik yaitu di mana tempat kejadian tabrakan kapal itu tenggelam dan kapten kapal yang membawa Horatio memberitahukan kepadanya, disinilah kejadian naas itu, kapal ini tenggelam di tempat ini. 当他坐船的时候，经过了那个发生灾难的地点，船长告诉他说，就在这个地方发生灾难，就是你的女儿沉下去的地方。 Di sana di atas lautan yang sunyi dan dalam, Horatio tidak berbicara 在一 banyak. 个很宁静、很深奥的这个海上，斯巴夫他在那里没有讲到， Ia tidak mencoba menjelaskan apa kehendak Tuhan. 他也没有去试着要解释上帝的旨意是什么， Ia hanya berdiri sebagai seorang ayah yang kehilangan segala-galanya. 他只是以一位失去一无所有的父亲在那里站着。 Namun justru pada saat yang seperti ini dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan secara akal manusia. 反而在那个时候，他就是经历了一个人无法解释的情况。 Luka dan kesedihannya belum sembuh, 他的创伤还没有痊愈， kehilangan dia belum hilang, 他失去的感受还没有消失。 tapi di dalam duka yang begitu mendalam ia mengalami damai sejahtera yang tidak berasal dari keadaan yang normal. 当他经历一个很深入的创伤的时候，他经历了一个人无法解释的平安。 Pada saat itu dia menyadari satu hal yang bisa mengubah segalanya, 他了解了一件事情可以改变一切的， yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. 他知道上帝从来都不会离开他。 Ia tidak menerima jawaban atas pertanyaan mengapa harus terjadi, 他没有得到一个为什么的答案， tapi ia menerima kehadiran Kristus pada saat itu. 但是在那个时候，他接受了上帝的基督的同在。 Dari pengalaman ini lahirlah sebuah pengakuan iman yang akhirnya menjadi sebuah lagu yang kita nyanyikan sampai pada hari ini. 从那个就是产生了一个信心的承认，就是一首诗，直到今天我们所唱的。 Lagu itu berjudul It Is Well With My Soul atau Nyamanlah Jiwaku. 那首歌就是我们今天所唱的，就是我心灵得安宁。 Lagu ini dibuat bukan karena hidupnya sudah kembali utuh. 不是因为他的生活、他的生命已经恢复了。 Lagu ini dibuat bukan karena penderitaannya sudah selesai. 这首诗不是描述说他的苦难已经完成了， Tapi lagu ini dibuat karena ia tahu Tuhan tidak meninggalkannya. 他写这首诗是因为他知道上帝从来都不会离开他。 Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， iman Kristen bukan iman tanpa air mata. 基督徒的信心不是说没有眼泪的信心。 Iman Kristen adalah iman yang percaya bahwa Tuhan tetap hadir bahkan di tengah-tengah kehilangan yang paling menyedihkan. 基督徒的信心就是一个信心，相信上帝依然的同在，即使在我们失去的时候。 Dan dari situlah Injil hari ini berbicara kepada kita. 所以今天福音要告诉我们， Mari kita lihat sebentar latar belakang Injil Matius. Bagaimana Allah datang mendekat kepada 我们 manusia. 看这个马太福音的背景，上帝如何亲近我们。 Injil Matius ditulis kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel yang telah lama menunggu dan telah capek menunggu. 马太福音写给那些已经疲惫等待的以色列人。 Bangsa Israel hidup di bawah penjajahan Romawi. 以色列人活在这个罗马帝国的殖民之下。 Di dalam masa penjajahan ini mereka mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. 在殖民的时候，他们受到一个极大的压迫。 Mereka ditindas dengan pajak yang begitu tinggi sehingga kehidupan mereka semakin sulit setiap hari. 他们被这个税务所压迫，所以他们的生活更困难。 Dan mereka merasakan keadilan itu sepertinya sangat jauh sekali. 他们也是感受到这个公义离他们很远。
Pada saat itu banyak sekali orang Israel tetap beribadah, tapi di dalam hati mereka bertanya, di mana Tuhan? Kenapa kami harus mengalami semua ini? 当以色列人他们敬拜的时候，他们的心里询问说：上帝在哪里？为什么我们要经历、要面对这么多的苦难？ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan yang demikian itu sangat mirip dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. 弟兄姐妹，他们所经历的情况跟我们现在所面对的是同样。 Di antara kita ada yang bekerja keras, tetapi hidup kita masih tetap terasa berat. 有的人他们很劳碌的工作，但是生活感觉到也是很沉重。 Di antara kita ada setia ke gereja, tapi pergumulan hidup kita tidak selesai-selesai. 我们也是有很多人很忠心的来到教会，但是挣扎也是没有好。 Di antara kita mungkin ada yang kita tetap berdoa demikian lama, tetapi mengapa jawaban sampai hari ini sepertinya tidak ada. 有的人可能祷告了很久，但是答案还是没有来。 Dalam situasi yang seperti ini, 在这样的情况之下， saya yakin kita sebagai manusia, kita pasti cenderung menunggu Tuhan datang dengan cara yang spektakuler. 我们相信我们这样等待的时候，想要盼望上帝以这么奇妙的方式来到我们这里。 Kita ingin Tuhan datang dengan cara, dengan kuasanya yang besar. 我们想要上帝来的时候，要以大能的来到。 Kita ingin Tuhan datang memberikan solusi secara instan. 我们想要的就是上帝以这么快速的方法，要解决的方法来到我们这里。 Namun kita lihat Injil Matius tidak dimulai dengan kemenangan yang besar. 但是我们看马太福音不是以大胜利来开始， Tapi Injil Matius dimulai dengan silsilah. 马太福音是以家谱来开始。 Ketika Matius menuliskan silsilah Yesus, 当马太写着这个耶稣的家谱的时候， Matius tidak sedang menyusun daftar orang-orang yang hidupnya suci dan tanpa cacat. 他没有写着那一些圣洁无瑕疵的人的名单， Tapi justru Matius dengan jujur dia menampilkan nama-nama dan generasi-generasi yang penuh dengan luka, penuh dengan kegagalan iman, bahkan skandal-skandal besar. 但是马太坦然的记载充满创伤、信心失败，甚至大丑闻的后代。 Mari kita lihat beberapa di antaranya dalam silsilah dicatat oleh Matius, skandal apa yang mereka alami. 我们看马太所记载的几个的一些人物， Kita mulai dari generasi Abraham. 我们以亚伯拉罕开始。 Bapak Abraham kita kenal sebagai bapak orang beriman. 亚伯拉罕我们所认识的就是信心之父， Tapi ia juga pernah gagal mempercayai janji Tuhan sepenuhnya. 但是他也是曾经失败来相信上帝的应许。 Yaitu ketika ia mengambil Hagar dan melahirkan konflik besar dalam keluarganya. 就是他拿夏甲的时候，在家里发生了极大的纷争， Dan konflik itu dampaknya terasa lintas generasi bahkan sampai hari ini. 这些纷争直到跨世代，直到现在能感受到的影响。 Generasi berikutnya Yakub, cucunya Abraham. 接下来的这个后代，也就是亚伯拉罕雅各亚伯拉罕的孙子。 Yakub dikenal sebagai seorang penipu. 我们所认识的雅各就是一个骗子， Ia menipu ayahnya sendiri dan merebut hak kesulungan kakaknya. 他欺骗了他自己的父亲，他从哥哥夺取长子的权益。 Hidupnya dipenuhi dengan ketegangan keluarga, pertengkaran dan luka relasi yang begitu 他 panjang. 的生活充满家庭的紧张，还有争执以及漫长的家庭创伤。 Generasi berikutnya yaitu Yehuda, salah satu anak daripada Yakub. 接下来的后代也就是犹大雅各的其中一个孩子， Yehuda terlibat skandal molar dengan menantunya sendiri yaitu Tamar. 他卷入了他跟他自己的媳妇卷入了道德的丑闻，那就是达玛。 Namun justru dari garis keturunan yang rumit dan memalukan inilah Mesias dilahirkan. 但是从这么复杂、这么羞耻的家谱当中诞生了弥赛亚。 Lalu ada Rahab yang bukan orang Israel. 然后还有拉哈，他不是以色列人， Dan latar belakang hidupnya dikenal sebagai perempuan sundal. 他的背景我们所认识的，他就是一位妓女。 Kalau dia dari secara sosial dan moral, 如果按照这个社会与道德上， ia seharusnya tidak masuk dalam silsilah Mesias. 他不应该被记载在弥赛亚的家谱中。 Namun imannya menyelamatkan dia dan namanya dicatat dalam sejarah keselamatan. 但是他的信心拯救了他，他的名字被记载在救恩的历史上。 Berikutnya kita bisa lihat Daud, raja besar bangsa Israel. 接下来我们可以看大卫是以色列的大王，
Dia juga jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, bahkan merencanakan pembunuhan untuk Uria. 他以拔示巴犯了这个奸淫罪，甚至策划了乌利亚的死。 Dosa itu menghancurkan keluarganya dan membawa luka panjang dalam rumah 这 tangganya. 些罪恶毁灭了他的家庭，并带来了很漫长的创伤。 Sampai generasi berikutnya ada Salomo, anaknya Daud. 然后接下来就是所罗门，大卫的儿子。 Kita tahu bahwa Salomo dianugerahi dengan Tuhan hikmat yang begitu luar biasa. 我们知道所罗门他有一个奇妙的智慧， Tapi di akhir hidupnya, Langsung. Salomo menyimpang karena cintanya kepada banyak perempuan asing dan bahkan dia melakukan penyembahan berhala. 他生命的最后，他的心偏离了，是因为他爱了许多的女人，而他也是祭拜偶像。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， jika kita perhatikan lebih jauh, 如果我们更详细的注意， silsilah itu juga memuat generasi-generasi yang ditandai oleh penyembahan berhala, ketidaktaatan dan kejatuhan rohani. 这些家谱的后代是充满祭拜偶像、不顺从属灵的堕落。 Raja-raja yang membawa bangsa Israel semakin jauh daripada Tuhan. 以色列的列王更远离了上帝。 Pertanyaannya, mengapa ini semua dicatat oleh Matius? 问题是这一切为什么马太记载下来呢？ Karena Injil ingin menyatakan satu kebenaran yang sangat menguatkan, 是因为福音想要表达的就是一个很坚固的真理， yaitu bahwa Allah tidak bekerja melalui sejarah yang bersih, tetapi Allah bekerja melalui sejarah yang ditebus. 那就是上帝没有在一个很整洁的历史工作，而是要借着赎回的历史。 Kalau kita melihat silsilah Yesus, 如果我们看耶稣的家谱里面， silsilah Yesus adalah kesaksian bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada kegagalan manusia. 耶稣的家谱见证了上帝的恩典超越人的失败。 Dari keluarga yang retak, 从一个破裂的家庭， dari iman yang jatuh bangun, 起起落落的信心， dan dari dosa yang memalukan. 还有一个羞耻的罪恶。 Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tetap menepati janjinya. 上帝依然成就他的应许。 Inilah kabar baik yang harus kita renungkan dan dibagikan pada kita pagi hari ini. 这个就是今天早上我们要分享的好消息。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， jika Allah bisa bekerja melalui sejarah yang tidak rapi ini, 如果上帝能在一个不整洁的历史上工作， maka Allah juga sanggup bekerja melalui hidup kita yang jauh daripada sempurna. 那上帝也是可以在我们不完美的生命上工作。 Matius ingin mengatakan bahwa Allah tidak bekerja di luar sejarah manusia, tetapi di dalam manusia. 马太想要告诉我们，上帝没有在人以外的历史上工作，而是要从里面工作。 Ketika sampai pada kelahiran Yesus, 当到了耶稣基督的诞生， Matius tidak hanya mencatat peristiwa, 马太不只是记载这个事迹， tetapi Matius membeli makna yang sangat dalam tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 1 ayat 23. 但是马太给了一个很深奥的含义，也就是记载在马太福音1章23节。 Matius memberitahukan kepada kita demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 马太福音1章23节说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻译出来就是神与我们同在。” Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Immanuel bukan sekedar sebuah nama, 弟兄姐妹，以马内利不单单只是一个名词， tapi Immanuel adalah inti daripada Injil. 以马内利就是我们福音的中心。 Kita lihat Immanuel terdiri dari dua kata. 我们看以马内利是从两个这个字根来， Yang pertama yaitu Immanu, yang berarti bersama dengan kami. 第一个就是以马努，意思说与我们同在。 Artinya adalah kehadiran yang begitu nyata, yang begitu dekat dengan kita. 意思说一个很现实、很亲近的同在。 Yang kedua berasal dari kata El, yang berarti Allah, 第二个就是 El， 意思说上帝， yang artinya Dia yang maha besar memilih untuk menjadi kecil. 意思说他伟大的上帝选择变成渺小 Jadi arti Immanuel itu sebenarnya secara sederhananya demikian. 啊，所以以马内利很简单的意思就是这样。
yaitu Allah bersama dengan manusia. 意思说上帝与人同在。 Nah, Allah bersama dengan manusia ini bukan kunjungan yang singkat, 上帝与人的同在不是一个暂时的拜访， tapi Allah bersama manusia ini adalah keputusan dari Allah untuk tinggal bersama dengan manusia. 而是上帝决定与人一同住在一起。 Matius 1 ayat 23 ini muncul bukan dalam suasana perayaan, 马太福音1章23节出现，不是在一个欢庆的气氛下出现。 Matius pasal 1 ayat 23 ini justru muncul di tengah kebingungan yang dihadapi oleh seorang tokoh yaitu Yusuf. 马太福音1章23节的出现，就是在一个人物，也就是耶稣，当他不知所措的时候出现。 Ketika Yusuf kecewa, ketika Yusuf takut dan hampir menyerah, hidupnya tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. 当耶稣他失望的时候，他惧怕，他差一点放弃，他的生命跟他所计划的不一样。 Kata Immanuel itu muncul di sana. 然后在那个时候，以马内利这个词就出现了。 Immanuel muncul di tengah-tengah kebingungan Yusuf. 以马内利的出现，在约瑟不知所措的时候，耶稣是谁？ Yusuf adalah orang yang benar. 耶稣是一位义人， Ia hidup taat. 他是顺从的人， Ia bekerja dengan jujur. 他很虔诚的工作。 Dan Yusuf sedang membangun harapannya tentang masa depannya yang sederhana bersama dengan tunangan yang bernama Maria. 耶稣正在盼望与玛利亚建立一个简单的未来， Namun tiba-tiba itu semuanya harus runtuh 然后突然间他的这个计划突然崩塌了。 ketika ia menerima kabar bahwa Maria mengandung. 当他收到一个信息说玛利亚已经怀孕了， Dan Yusuf tahu dengan pasti bahwa anak itu bukan dari dia. 然后耶稣很肯定的，这个孩子不是他的。 Tidak ada penjelasan bagi Yusuf. 对耶稣来说，没有一个解释， Tidak ada wahyu lebih dahulu. 事先也是没有启示， Hanya ada kenyataan yang menyakitkan dan memalukan. 只有一个很悲痛、很伤痛的一个表示。 Kalau kita lihat budaya Yahudi pada saat itu, 如果我们看犹太人那个时候的文化， kejadian yang dialami Yusuf itu bukan hanya sekedar masalah pribadi, 耶稣所面对的问题不只是个人的问题， tapi ini adalah kehancuran reputasinya, aib keluarga, 这是一个名誉的损害，也是家丑。 dan masa depannya menjadi hancur dan gelap. 然后他会感觉到他未来就是感觉很黑暗。 Dalam situasi yang demikian, Yusuf berada di persimpangan yang sangat berat. 在他经历的这样的情况，他感觉到在一个很沉重的十字路口。 Dalam pikiran dan hatinya berkecamuk apa yang harus dia lakukan, pilihan apa yang harus dia tentukan. 在他的心里有正则，他说他要做的是什么？ Jika ia memilih melaporkan Maria, 如果他选择说要告这个玛利亚， Maria bisa dipermalukan dan terancam hukuman yang berat. 玛利亚将会受到羞辱，然后会受到重大的刑罚。 Kalau Yusuf memilih untuk menikahinya, 如果耶稣选择跟他结婚， Yusuf juga harus menanggung cibiran seumur hidup dari masyarakat pada saat 耶 itu. 稣也是将会背负这个他一生人人的嘲笑。 Alkitab mencatat bahwa Yusuf ternyata memilih untuk menceraikan Maria secara diam-diam. 圣经记载说，耶稣要暗暗的休了玛利亚。 Dan keputusan ini diambil bukan keputusan dari orang yang lemah, 他所做的决定不是一个软弱人所做的决定， tapi keputusan ini diambil dari orang yang terluka tapi masih ingin bertindak benar dan penuh dengan belas kasih. 这个决定呢是一个创伤人所做的决定，但是他还是想行事正直，而且想要怜悯。 Di titik kebingungan inilah Allah datang kepadanya. 在他不知所措的时候，上帝来到他的面前， Dan Allah menyatakan dirinya sebagai Immanuel. 上帝以马内利来到他的面前， Aku bersama denganmu. 也就是说，我与你同在。 Allah tidak datang dengan cara yang spektakuler seperti suara guntur dari langit. 上帝不是以很奇妙的方式从天上而来的雷声来到他的面前， Allah tidak datang kepada Yusuf dengan tanda-tanda yang menggetarkan. 上帝不是以镇静的记号来到耶稣的面前， Tapi Allah datang kepada Yusuf dalam mimpi yang lembut dan jelas. 而是他以柔和很清楚的方式来到耶稣的梦里。 Di dalam mimpi itu Allah memanggil Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. 在他的梦里，上帝对他说：“耶稣，大卫的孙子，不要怕。”
Kita lihat Allah datang kepada Yusuf bukan setelah Yusuf kuat, tetapi justru pada saat ia mengalami kebingungan dan 我 ketakutan. 们看到，当上帝来到耶斯的时候，不是在耶斯强壮的时候，或是坚固的时候，而是在耶斯害怕的时候。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Allah saling datang bukan ketika semua sudah jelas, 上帝来到我们面前，不是当一切都很清楚的时候， tapi Allah datang ketika hati kita masih penuh dengan tanda tanya. 而是当我们心里还充满疑问的时候。 Dalam perjanjian lama, 在旧约的时候， Allah hadir melalui kemah suci dan bait Allah. 上帝的同在是借着帐幕与圣殿， Tetapi kehadiran Allah dibatasi oleh jarak tirai di dalam kemah suci itu. 但是上帝的同在是限制于帐幕或圣殿的距离与门帘。 Tapi di dalam berita Natal, di dalam Natal yang sesungguhnya, Allah datang merobek dan menghapus jarak tersebut, merobek tirai tersebut. 但是在这个圣诞节的含义，上帝撕开了这个门帘，撕开了这个距离。 Allah yang maha besar menjadi kecil. 伟大的上帝变成渺小， Allah yang maha kuasa menjadi rapuh. 全能的上帝变成柔和， Allah yang kekal, dia mau masuk ke dalam waktu. 永恒的上帝进入了我们的时间。 Natal adalah kunjungan Allah, bukan kunjungan yang singkat. 圣诞不是上帝暂时的拜访， Natal adalah keputusan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. 圣诞就是上帝的决定，要与人一起同在，一起同住。 Dan kedatangannya Allah memilih cara yang berbeda, 然后呢，上帝用不一样的方法， yaitu Allah datang dalam wujud Tuhan Yesus. 上帝以耶稣基督来到这个世界上， Allah lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia. 上帝诞生成为人， Allah lahir di dalam palungan. 出生在一个马槽里。 Ia lahir dalam dunia ini, dia mengenal yang namanya lapar. 他生在这个世界的时候，他认识了什么叫做饥饿， Ia mengenal lelah, air mata, dan penderitaan. 他知道什么叫做疲惫、泪水还有苦难。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kenapa dia harus memilih jalan demikian? 为什么他要选择这样的道路呢？ Supaya yang sempurna boleh mewakili kita manusia. 他就是想要代表我们成为完全。 Apapun yang kita alami pada hari ini, mungkin orang lain tidak mengalaminya. 我们今天所面对的，可能别人没有曾经面对过， Tapi yang pasti Tuhan Yesus mengalami semua apa yang kita alami. 但是很肯定的，我们所面对的，耶稣也是曾经面对。 Dikhianati, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. 被人背叛，耶稣也曾经经历过； Ditinggalkan, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. 被离弃，耶稣也是曾经经历； Dicaci maki, dia pernah mengalaminya. 被侮辱、被羞辱，耶稣也曾经经历了； Dikhianati, dia pernah mengalaminya. 被背叛，曾经经历了。 Semua dia pernah mengalami penderitaan manusia. 一切人所面对的苦难，耶稣曾经经历过。 Ini berarti Allah mengenal hidup kita dari dalam. 这意思说，上帝认识，从里面认识我们的生命。 Immanuel berarti Allah tidak hanya menyertai dari kejauhan. 以马内利不只是从远处与我们同在， Tapi Immanuel berarti Allah tinggal dan berjalan bersama dengan kita. 以马内利表示说，上帝留下来跟我们同住在一起， Allah berjalan bersama-sama kita di dalam kegelapan kehidupan kita. 在我们生命的黑暗处，上帝与我们同行。 Kalau demikian mungkin di antara kita masih bertanya-tanya. 可能在我们当中还是有人问： Kalau memang Tuhan menyertai dan bersama dengan kita, mengapa masalah masih tetap ada? 如果上帝与我们同在，与我们同行，为什么我们还是会经历有很多的问题呢？ Masalah tetap ada bukan berarti Allah tidak menyertai. 问题还是有问，还是存在，不代表上帝不与我们同在。 Immanuel bukan berarti hidup tanpa masalah. 以马内利不代表说没有风浪的人生。 Immanuel berarti kita tidak pernah sendirian di dalam masalah kita. 以马内利的意思说，在风浪中我们从来不孤单。 Dan inilah yang akan kita lihat kembali dalam satu kisah nyata. 然后我们会从一个真实的事件发生，我们要看， Menjelang Perang Dunia yang kedua, 在要发生第二世界大战的时候，
Ada seorang pria yang bernama Nicholas Winston. 有一位男士，英国男士，名叫 Nicholas Winton， Dia datang ke Eropa Tengah, Cekoslovakia, kota Praha. 他来到这个中欧 Czechoslovakia Praha 的一个城市。 Dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang pejabat negara. 他不是一位牧师，他也是不是国家的官员， Ia hanya seorang pegawai bank biasa. 他只是一个银行的普通职员。 Pada saat dia sampai di kota Praha tersebut, dia melihat ada ratusan anak Yahudi yang hidup dalam ketakutan. 当他来到这个布拉哈城市的时候，他看见有100多个的犹太孩子活在惧怕当中。 Kita tahu bahwa dalam Perang Dunia Kedua, Nazi sangat kejam terhadap orang-orang Yahudi dan pada satu Nazi sudah mulai mendekat ke kota Praha. 我们知道，在第二世界大战的时候，这个纳粹对犹太人很残忍，然后那个时候纳粹也是越来越靠近了。 Kalau tentara Nazi sudah masuk, maka deportasi ke kamp konsentrasi tinggal menunggu waktu. 如果纳粹进来了，这个要驱离的孩子只是等待的时间。 Dan ratusan anak Yahudi ini kalau tidak diungsikan, mereka pasti alamatnya akan mati. 如果这些孩子没有离开布拉哈，必定他们会遇害， Mereka pasti tidak akan selamat. 他们必定会遇害。 Dalam situasi yang demikian, 在这样的情况之下， banyak orang yang memilih diam dan tidak mau terlibat. 很多人都选择不想管，也不想再介入这个事情， Karena terlalu beresiko. 因为这个太危险了。 Tapi Nicholas Winston memilih untuk tetap tinggal. 但是 Nicholas Winton 他选择要留下来， Kehadiran dia bukan hanya sekedar empati kepada anak-anak tersebut, tapi ia melakukan tindakan. 他留下来不只是单单怜悯他们，但是他也是做了行动。 Apa yang ia lakukan? 他做了什么样的行动？ Ia mempersiapkan, dia mengurus visa yang resmi bagi setiap anak-anak itu supaya mereka bisa diungsikan ke Inggris. 他为这一些孩子举办了正式英国的签证，让这个孩子可以往英国去。 Dan itu bukan hal yang mudah, butuh dana yang banyak. 这个不是很容易的事情，需要很多的经费。 Nicholas Winston mencari jaminan dana supaya pemerintah Inggris boleh memberikan izin visa kepada setiap anak ini. Karena syaratnya mereka harus ada jaminan uang. Nicholas Winton 他寻找了这个资金的保证，因为英国政府需要这个资金保证才可以出这个签证。 Dia mencari sponsor, dia mencari jaminan dana bagi anak-anak ini. 他寻找这个支持的人，他也寻找这个经费， Kemudian ia mengumpulkan semua data identitas anak-anak ini. 然后他就是收集了这些孩子的资料。 Dia tulis catat satu persatu nama mereka, dia kumpulkan foto mereka, asal keluarga mereka, dan agar mereka ini semuanya tidak kehilangan identitas mereka. 他跟他们写了他们的名字，记了他们名字，跟他们收照片，然后记载了他们家庭的来源。 Kemudian Nicholas Winston dia mencari keluarga angkat di Inggris. 然后他在英国找了英国家庭能收容他们的。 Karena tanpa penerimaan daripada keluarga yang di Inggris, anak-anak ini tidak mungkin diizinkan untuk masuk ke Inggris. 是因为如果没有这些英国家庭能收容他们，他们不会进入英国去。 Ini bukan pekerjaan yang gampang. 这个不是很容易做的事情。 Namun setelah dia menyiapkan ini semuanya, satu hal lagi yang harus dia lakukan, yaitu mengatur perjalanan anak-anak ini melalui kereta api. 然后如果他做了这一切，他还要做一个事情，那就是要准备他们交通工具，也就是坐火车。 Ini perjalanan yang panjang, bukan perjalanan liburan. 这个是一个很长的路途，不是旅游的路途。 Anak-anak ini dinaikkan dalam kereta dari Praha menuju ke Belanda, kemudian dari Belanda mereka menyeberang dengan kapal lagi ke Inggris. 然后他安排了这个孩子坐一系列的火车，然后从火车坐船到英国去。 Ini adalah one way ticket, sekali pergi tidak mungkin kembali lagi. 这个就是一个单行的车票，去了就不能再回来了。 Yaitu pergi untuk menuju keselamatan supaya anak-anak ini boleh diselamatkan dari kekejaman Nazi. 那就是前往得救的一个方向去。 Melalui rangkaian kereta yang cukup panjang yang membawa 669 anak. 透过这一系列的火车，带了669个孩子， Akhirnya mereka bisa diselamatkan sampai ke Inggris. 最后他们可以达到英国，也得救了。 Sebelum perang itu pecah dan sebelum semua jalan tertutup. 就是
还没有发生战争之前，还没有路还没有被封之前， puluhan tahun kemudian 然后过了几十年之后， dalam sebuah acara televisi, 在一个电视节目上， Nicholas Winton diundang duduk di antara penonton tanpa tahu orang-orang yang hadir di tempat itu. Nicholas 他被邀请坐在这个群众的当中， Ternyata di antara itu ada terdapat dari anak-anak yang ia selamatkan. 在座的群众当中有很多都是他所救过的孩子， Lalu mereka berdiri satu persatu 然后孩子们就是一一的站起来。 dan Winton terdiam dan menangis. 这个 Winton 他就沉默，他流下眼泪。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 Nicholas Winton tidak berkhotbah pada saat itu. ，Nicholas Winton 那个时候没有讲道， Ia tidak mencari pujian. 他也是没有寻找人的赞赏， Ia hanya hadir pada saat itu. 他只是在那里与他们同在。 Dan kehadiran dia disertai dengan tindakan yang menyelamatkan. 他的同在是以他所做出的拯救他们的行动一起。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kehadiran sejati bukan hanya soal berada di dekat, 真正的同在不只是关乎于有没有很靠近， tapi kehadiran yang sejati yaitu keberanian kita untuk tinggal dan bertindak untuk keselamatan orang lain. 真正的同在就是要有勇气为别人的拯救来做行动。 Berapa banyak di antara kita saat ini di zaman sekarang ini, 有多少个人在我们现代， ketika kita melihat sebuah kejadian di jalanan, 当我们在路途当中路上面看到有什么事情发生， kita hadir dekat dengan kejadian itu, 我们跟那个事情很靠近， tapi tindakan kita apa? 但是我们所做出来的行动是什么？ Orang zaman sekarang tindakannya mungkin ambil handphone, divideoin, diviralin, udah itu saja. 可能现在的人就是拿出手机然后拍摄品，然后给他出名，跟他有名，给他很有名。 Kehadiran yang sejati bukan seperti itu Bapak Ibu. 真正的同在不是这样的， Kehadiran yang sejati yaitu bertindak untuk menyelamatkan. 真正的同在就是要做出行动，要拯救他们。 Kita lihat kisah daripada Horatius Sefot Yusuf dan juga Nicholas Winton. 我们看见 Horatius Sefot 耶士还有 Nicholas Winton 所做出来的事情， Mereka bersaksi tentang satu kebenaran yang sama, 他们做了一个同样的见证， yaitu kehadiran yang bisa menyelamatkan. 那就是可以拯救的同在。 Dan Injil yang kita pelajari pada hari ini berkata kepada kita, 然后今天我们学习的福音告诉我们， Allah melakukan hal yang sama bahkan lebih daripada itu. 上帝所做出来的是同样的事情，甚至超越那一切。 Allah tidak hanya mengutus pertolongan, 上帝不只是差遣的拯救， tapi Allah datang sendiri. 但是上帝是自己来到这个地方。 Allah datang sendiri dalam wujud Tuhan Yesus yang disebut sebagai Immanuel. 上帝以耶稣的形象是我们所称的以马内利， Dan Allah memilih secara sadar atas keputusannya untuk tinggal bersama dengan manusia. 上帝也是决定与人一同住在一起。 Saat hidup kita berada di dalam ambang kehancuran, 当我们的生命、我们的生活在这个破碎的边缘， saat hari-hari kita dipenuhi dengan ketakutan dan masa depan yang tidak jelas dan tidak pasti, 当我们每一天所面对的问题还有不确定的未来， mungkin di antara kita saat ini juga sedang bertanya-tanya, Kenapa? apakah Tuhan masih peduli atau tidak? 可能现在很多人还是很问，上帝是不是还在关心我？ Hari ini Tuhan menjawab dalam Injilnya dengan satu nama, Immanuel. 上帝以一个名字来回答我们，那就是以马内利， Artinya Allah beserta dengan kita. 也是说上帝与我们同在， Allah beserta kita bukan hanya saat kita kuat, 不只是在我们刚强的时候， tapi juga saat kita lemah. 而是也是在我们软弱的时候。 Dan hari ini bukan sekedar penghiburan Bapak Ibu, 然后今天这个不只是一个安慰而已， tapi ini adalah sebuah pengharapan bagi kita yang menopang kehidupan kita supaya kita bisa jalan terus dalam kehidupan kita. 但是这个也是一个盼望，能支持我们继续走下去。 Immanuel,
Allah menyertai kita. 以马内利，上帝与我们同在， Mulai sekarang sampai 现 selama-lamanya. 在直到永永远远。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Ya Tuhan Yesus, Sang Immanuel, 以马内利的主耶稣， kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah bukan Allah yang jauh, 我们感谢你，你不是很远的上帝， melainkan Engkau adalah Allah yang begitu mendekat dan mau tinggal bersama-sama dengan kami. 你是跟我们很亲近的，跟我们同住在一起的上帝。 Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, 感谢你今天早上的话语， yang boleh mengingatkan kami setiap pribadi, 可以提醒我们每一个人， bahwa ketika kami hidup di dalam kebingungan, di dalam penderitaan, di dalam luka-luka hidup kami, 当我们活在不知所措的时候，在我们创伤的时候， bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. 你从来没有一秒钟离开过我们。 Ya Bapa, 我们在天上的父， ajarilah kami untuk berjalan dengan iman yang demikian. 求你教导我们以信心跟你同行在一起， Bukan karena semua masalah kita sudah selesai, 不是因为我们每一个的问题都已经解决了， tetapi karena kami punya iman, karena kami tahu Engkau menyertai kami. 因为我们知道我们有信心，你与我们同在。 Biarlah saat kami meninggalkan tempat ini, 当我们离开了这个地方， ya Bapa, tinggallah bersama dengan kami di mana kami berada, 求你与我们同在，无论我们在哪里， baik di rumah kami maupun di pekerjaan kami, 在我们的家里也好，在我们工作上也好， bahkan di setiap keputusan dan pergumulan-pergumulan kehidupan 甚 kami. 至在我们生命中我们所做的决定，我们的挣扎， Ya Bapa, biarlah hidup kami boleh Engkau pakai menjadi kesaksian, 当我们的生命可以被你使用，成为你的见证。 bahwa Immanuel bukan hanya kami ucapkan saja, 以马内利不只是在我们口头上所说出来而已， tapi boleh kami imani, boleh kami alami, boleh kami hidupi. 但是我们可以经历的，我们可以相信的，我们可以活出来的。 Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, 奉耶稣基督我们的救主， kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam 我 tangan-Mu. 们把我们全部的生命交托在你的手中。 Amin. 阿门。